Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hai semua, apa khabar? Cikgu harap semua sihat ya. Kita sambung pelajaran kita hari ini. Cikgu masih lagi mengajar awak RBT ya. Tajuk kita hari ini keselamatan di dalam bengkel. Sambungan daripada tajuk minggu lepas. Jom. Apa kita nak belajar ini? Macam awak nampak, kita akan belajar tentang kecederaan di dalam bengkel. Biasa memang selalu berlaku kalau kita tak ikut peraturan, kita lalai, kita cuai, kemungkinan kecederaan tu akan berlaku. Apa? Boleh bagi contoh tak? Apa yang akan berlaku kalau kita cuai? Luka. Biasa kita akan luka kalau kita salah cara menggunakan alatan. Apa lagi? Melecur. Melecur ni kalau kita bahan lah. Kena minyak ke, minyak panas, kena tina. Apa lagi? Terkena api. Terkena api. Ni kebakaran lah ni. Daripada kebakaran dalam bengkel. Jadi apa kita nak buat? Hari ni kita akan belajar. Andainya berlaku kebakaran pula. Andainya berlaku kecederaan. Tengok buku tok awak muka surat 9. Sama je dengan cikgu kita akan belajar tentang merawat luka yang melecur. Luka yang melecur. Apa kita kena buat? Awak jangan buat apa-apa lagi. Yang penting pertama sekali jumpa cikgu Jumpa cikgu. Laporkan sebarang kecederaan kepada cikgu dulu. Jangan awak pandai-pandai buat sendiri. Nanti dengan bimbingan cikgu baru kita buat rawatan. Pertama kita siram kawasan yang melecur di bawah aliran air. Pergi sinki kat bengkel kita tu kan ada sinki. Kita siram jirus je air sejuk. Biar ada kita rasa kawasan tu rasa tenang, sejuk je kedua, baru kita sapukan krim atau lotion memang kita nak bagi kelegaan pada kawasan yang melecur tu. Kemudian baru kita berjumpa dengan doktor. Cikgu akan bawa rakan awak tadi berjumpa dengan doktor. Ingat semua kecederaan cikgu yang akan bertanggungjawab. Jadi amat penting kita semua mematuhi peraturan di dalam bengkel. Awak patuh, semua selamat insya-Allah Seterusnya, terkena renjatan elektrik. Siapa pernah kena? Tak pernah kan? Andai kata perkara ini berlaku depan mata awak, apa kita kena buat? Pertama macam cikgu kata tadi, jangan memandai-mandai, buat sendiri. Laporkan kepada guru Cikgu pun tak boleh pandai-pandai. Kenapa? Sebab benda ni bahaya melibatkan hidup mati. Pertama kita kena buat apa? Jangan sentuh dengan direct. Secara direct. Jangan pegang kawan awak tu direct. Sebab apa? Dia dah ada current. Kalau kita sentuh, kita pun akan terkena renjatan. Bahaya. Jadi apa kita kena lakukan? Kita gunakan sebarang benda nampak ke? Apa digunakan kat? Kayu atau tali pinggang Kita alihkan mangsa tadi. Tengok sentuhan tangan dia tu, kita tarik dia.
kita cuba alihkan mangsa daripada punca current tadi ni. Ni. Cuba tarik dia. Kalau ada kayu, pukul tangan dia, dia tercabut sikit daripada kawasan current tadi tu. Macam dalam gambar ni, dia gunakan tali pinggang. Yang penting jangan sentuh. Kita tarik dia, dia terlepas daripada kawasan rengatan. Ketiga, kita rehatkan mangsa di tempat yang selesa. Baru cikgu dapatkan bantuan. Okey, faham ya? Okey, seterusnya kita akan belajar tentang pelan laluan kecemasan. Okey, cuba tengok pelan ni. Lebih kurang tak macam bengkel kita. Cuma bezanya kita punya sinki dekat tepi kan. Tapi ni adalah pelan asas. Kebanyakan sekolah ini adalah pelan asas dia. Ada meja, ada sinki, ada rak almari, ada apa lagi tu kalau awak nampak. Ada ni apa? Ini apa? Nampak tak? Ini peti ubat. Ini alat pemadam api. Besar-besar ni dia tulis. Nampak dia tulis apa? Utamakan keselamatan. Okey, ingat. Okey, ada berapa meja kat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 8. Okey, penting ya. Penting awak kena dengar. Andai kata berlaku kebakaran atau kecemasan, apa yang perlu kita lakukan? Ingat tak kita ada fire drill, latihan fire drill? Berkumpul di tempat yang lapang. Kita akan keluar, berkumpul di tempat yang lapang. Macam mana kita nak keluar? Okey, caranya kita ikut laluan anak panah. Okey, ada 2 pintu kat sini. Jangan berebut-rebut untuk keluar. Pastikan keluar dalam keadaan yang teratur. Walaupun kecemasan, kita takut, kita risau, tapi cuba pastikan kita keluar dalam keadaan yang baik supaya tidak menambah masalah orang lain. Dengar arahan guru kata okey, keluar. Ikut anak panah keluar tu. Ini ada 2 pintu. 2 pintu keluar lah, satu depan, satu belakang. Dan baru kita berkumpul di tempat lapang. Okey, faham? Okey. Okey. Ingat macam cikgu kata tadi. Dalam bengkel, benda yang paling penting kena ada peti ubat. Dan kedua, alat pemadam api. Selain peralatan, ini adalah perkara benda-benda yang penting kita kena ada. Okey. Macam dalam bengkel gambar ni, diletak di mana? Peti ubatnya diletak di kat mana ni? Letak senang yang kita nak capai. Pemadam api pun sama. Senang kita nak capai. Jangan letak di atas almari ni pula. Jangan letak atas almari, macam mana nak ambil? Okey, faham ya? Letak di tempat yang senang kita nampak, capai. Okey, cuba tengok kat peti ubat ni. Apa benda asas? Okey, pastikan jangan kotak sahaja ada. Cikgu pun sama. Cikgu akan pastikan dalam kotak peti ubat ni ada plaster, ada gunting, ada minyak, yang asas dah, Jangan tiba-tiba nak ambil kosong. Tak nak macam tu. Itu salah. Itu rugi, sayang je. Dah ada kotak tapi tak ada isi. Andai kata berlaku kecemasan, macam mana? Bahaya. Okey. Seterusnya kita akan belajar tentang penggunaan alat pemadam api. Okey.
alat pemadam api. Siapa pernah buat? Kita latihan kebakaran pernah setiap tahun kita buat kan? Siapa pernah cuba? Pernah kan? Okey. Kalau awak tahu, alat pemadam api pun banyak jenis. Okey. Dia pun ada tarikh luput Setiap tahun kita kena renew. Kena pastikan alat ini berfungsi. Ni pun jangan letak saja tapi kita tak tahu elok ke tidak. Tiba-tiba ada kebakaran, kita nak ambil, nak gunakan, dah tak boleh, rosak. Bahaya kan? Pastikan setiap tahun, pastikan kita selenggara, check elok ke tidak. Okey, macam mana kita nak gunakan? Nanti awak tahu ada alat tapi tak tahu guna, bahaya juga. Okey, pertama, tarik pin picu. Nampak tak? Ini dia ada satu pin kat tepi tu. Dia ada satu pin. Kita tarik dia keluar. Tarik ke luar. Cabutlah. Okey, kemudian halakan muncung ini ke kawasan kebakaran . Pastikan dia, kita kena mengikut arah angin. Kalau lawan angin, kita tembak, datang balik pada kita, dia punya asap . Sebab tu muncung, kita halakan ke kawasan kebakaran tu mengikut arah angin. Kita follow angin. Kalau angin berpusing ke sini, kita pusing sini juga. Senang. Kita dengan bantuan angin pun senang. Lagi-lagi kalau kat luar, kawasan terbuka tengok arah angin. Baru kita halakan muncung ke arah api tu. Dah hala baru kita tekan. Macam brake basikal tu. Awak tekan tuas tu. Barulah dia punya ni keluar. Tepungnya keluar untuk padamkan api . Tengoklah, halakan ke kiri ke kanan. Kalau ada api, halakan lagi. Api belah sini, halakan situ pula . Sampailah api terpadam. Okey, kita sambung lagi. Okey, andai kata. Okey, nampak ada tak dalam bengkel kita macam ni? Kawasan bengkel. Nampak dah besar belum? Okey. Ada, cikgu pun dah susun dalam bengkel kita. Ada meja, ada 6 kumpulan cikgu buat dalam bengkel. Satu meja ada 6 orang. Tengok, susun atur pun penting . Kalau bersepah, bahaya. Kita akan tengok laluan dia buat supaya senang. Pelan kecemasan kita nampak, baru tersusun dan kemas. Okey, alatan lagi satu, penyelenggaraan alatan. Okey, kita punya almari pun ada dekat belakang. Bila kita buat projek, di mana kita ambil, di situ kita simpan. Ingat, di mana kita ambil, di situ kita simpan. Setiap rak ini ada dia punya label. Ada label. Jangan label screwdriver awak letak tukul. Ini pisau. Jangan tiba-tiba ada benda lain. Ini gunting, ni pisau. Ingat susun di tempat dia sendiri. Okey, penyelenggaraan alatan. Kita teruskan tentang cara-cara nak selenggara. Apa makna selenggara ni? Macam awak servis basikal lah. Kalau rantai basikal awak berkarat, apa kita nak buat? Kita letak minyak kan. Macam tu juga dengan alatan di dalam bengkel. Okey, dia ambil contoh gunting kat sini. Kalau gunting kotor, buat apa? Kita bersihkan sahaja dengan kain. Mudah. Nak lancarkan dia punya tu, kita letak minyak. Baru tak sangkut kita punya gunting. Okey, kemudian papan kekunci keyboard ni.
Senang je. Bersihkan habuk kotoran menggunakan berus ataupun vacuum kecil, ataupun kita gunakan kain yang lembut. Bersihkan dia punya papan kekunci ya. Okey, senang je. Kamu tahu kan? Okey, ni penting kita belajar apa akan terjadi jika kita mengabaikan amalan keselamatan. Macam tadi cikgu dah cakap awal-awal, apa akan jadi kalau kita tak ikut peraturan? Jadinya kecederaan. Okey, andai kata awak masuk bengkel tanpa kebenaran guru, boleh bagi cikgu apa akan jadi? Awak masuk je terus, boleh tak? Okey, ingat ya, sebelum masuk bengkel kena ada kebenaran guru. Okey, kebenaran guru. Andai kata kita langgar, berlaku kecederaan macam mana? Macam mana kalau berlaku kecederaan? Cikgu tak ada. Tiba-tiba awak masuk, awak main, kecederaan. Cikgu kat luar lagi. Bahaya Lagi satu, kalau kehilangan barang, ada kes kecurian, awak tak nampak, kawan awak masuk sendiri, tak ada saksi, cikgu pening pula mana barang ni. Okey, jadi nak elakkan semua tu berlaku, kita kena patuh kepada peraturan. Okey, kedua, membawa beg masuk ke dalam bengkel, apa akan jadi? Kita akan mengganggu ruang kerja. Awak letak atas meja, macam mana nak menulis? Awak letak atas meja, macam mana kita nak buat kerja projek? Jadi kita letak beg di luar, jadi tak adalah ganggu kita punya kerja kat dalam tu. Okey, ketiga, tidak membuka pintu dan tingkap. Apa akan jadi tidak buka pintu dan tingkap? Awak masuk, duduk belajar, selesa tak? Tidak. Pastikan awak masuk, sebelum duduk tu buka tingkap supaya pengudaraan yang baik, oksigen cukup dan juga cahaya masuk. Baru kita selesa untuk belajar. Keempat, menggunakan bahan tanpa berhemah. Okey, berlakunya pembaziran. Awak main-main dengan kawan, membazir. Contoh kalau awak menggunakan peralatan tukul, awak bermain, boleh mendatangkan kecederaan. Membazir, contoh awak nak potong kayu menggunakan gergaji, kalau tak ikut cara, awak tersilap, jadi kayu pun rosak, jadi berlaku pembaziran. Okey, faham ya? Okey, lepas ni cikgu nak awak buat latihan yang cikgu akan beri pada Google Form. Cuba jawab ikut pada apa yang kita belajar hari ini ya. Boleh? Tak faham, awak boleh tanya cikgu, kontak cikgu secara personal Okey, cikgu akan cuba bantu. Okey, kita sambung di lain hari, tajuk yang akan datang. Okey, Assalamualaikum.